Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampa, tok ampa, adik-beradik ampa semua, bagi boleh tahu apa isu-isu semasa tentang parlimen tergantung. Sebab apa tergantung? Sebab apa? Salah satunya punca-punca parlimen tergantung disebabkan setiap parti politik yang bertanding tak dapat majoriti 112. Setiap parti-parti di dalam setiap gabungan-gabungan bertanding semalam tak kira tak dapat 112 untuk membentuk kerajaan. Jadi majoriti perlu ada 112. So untuk Pakatan Harapan paling besar sekali dapat dapat kursi 82 kursi. Dan untuk Perikatan Nasional dapat 73 kursi. Untuk Barisan Nasional dapat 30. Untuk macam gabungan Parti Sarawak dapat 22 kursi. Untuk Parti JRS dapat 6 kursi. Untuk Parti Warisan dapat 3. Untuk PBM Parti Bangsa Malaysia dapat 1 kursi dan 2 untuk Parti Bebas. Okey, sekarang ni kita pun tak tahu. Sekejap, aku cerita dulu soal gabungan-gabungan parti ni. Kalau macam Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, agak macam sedih sikit kan. Sebab kita orang Pakatan Harapan, kita jadi macam tak best kan. Kita jadi, sebab kalau boleh kita nak jadi kerajaan penuh kan. Kita nak kira macam mana cakap, kita nak korek, kita nak tahu apa masalah di dalam kerajaan sekarang ni. Apa yang masalah di dalam kerajaan sekarang ni. So kalau macam Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, kita akan dapat 112 kursi cun-cun untuk membentuk kerajaan. Tapi kurang best lah, sebab kita ada kluster-kluster mahkamah di dalam Barisan Nasional dan bersama dengan kita. So orang akan cakap, cuba tengok Pakatan Harapan. Sebelum ni bukan main lagi sakau-sakau, buat lagu sakau untuk tala kepada Barisan Nasional, tahu-tahu bergabung bersama Barisan Nasional. Itulah perhatian rakyat terhadap Pakatan Harapan, yang apabila Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. So kalau jika pula mustahil lah Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, akan dapat majoriti 2/3 parlimen, 155 kursi parlimen. So agak mustahil, sebab salah satunya atas alasan DAP lah, apalah semua kan. Jadi PAS pun tak mau bersama dengan PH pun memang tak mau bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab kita tahu, kita tak boleh terlalu resis yang ada di dalam gabungan. Sebab PAS kan banyak kan memain isu macam isu agama, isu bangsa kan, untuk mendapat undi dan juga untuk pimpinan di atas mendapat kuasa. So untuk Parti Perikatan Nasional dan Parti PAS ni, dia orang buat macam Malaysia tak ada undang-undang dan juga Malaysia tak ada perlembagaan. Sebab itulah mereka menakut-nakutkan rakyat dengan menggunakan agama dan menggunakan bangsa. So kalau Pakatan Harapan bergabung pula dengan gabungan Parti Sabah, macam gabungan Parti Sarawak, gabungan rakyat Sabah dan bergabung dengan Warisan dan bergabung dengan Bebas, Pakatan Harapan dapat berbentuk kerajaan 116 kursi kan, lebih 4 kursi daripada majoriti untuk membentuk kerajaan. So yang kita dengar macam GPS, gabungan Parti Sarawak tak mau bergabung dengan Pakatan Harapan, sebab tak tahulah, sebab DAP ke apa ke kan. Okey. So kita sambung pula, kalau Perikatan Nasional bergabung dengan JRS dan bergabung dengan GPS dan bergabung dengan Warisan dan bergabung dengan Bebas kan, belum tambah BN lagi. Diorang akan dapat, bila PN, JRS, GPS, Warisan, Bebas akan dapat 107.
kira macam tak mampu berbentuk kerajaan kan. Kira dia orang belum sampai 112 kursi. So kalau Barisan Nasional masuk bersama Barisan Nasional kira apa nama dengan kira macam bersama PN, BN, PN, JRS dengan GPS warisan dan bebas, dia orang akan dapat 137 kerusi. Dia tak dapat 2/3 lagi lah. Dan juga untuk pengetahuan, Barisan Nasional dia dah keluarkan kenyataan dia takkan bersama Perikatan Nasional. Barisan Nasional yang 30 kursi ni takkan bersama Perikatan Nasional. Sebab kita boleh nampak, of course, kalau macam BN bergabung dengan PN, of course Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dan memang Barisan Nasional memang dah nampak Perikatan Nasional memang akan bunuh Barisan Nasional cukup-cukup. Mereka akan, of course lah kan, aku ni Perdana Menteri, aku ni kursi paling besar. Hang 30 kursi mesti hang kena ikut aku punya. So of course Parti Bersatu, Muhyiddin Yassin, of course dia kira macam dia akan buat Parti Bersatu ni menggantikan UMNO. Mesti dia nak kuatkan Parti Bersatu untuk menggantikan UMNO. So geng, agak mustahil Perikatan Nasional akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Sebab satu lagi mesti punyalah Perikatan Nasional akan bungkuskan UMNO, akan burukkan UMNO sungguh-sungguh punya. Kan, untuk dia nak bagi nampak dia ni kira macam Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional, dia nak tunjuk kata depa ni bagus, depa ni hebat. So dia akan penjatuhkan Barisan Nasional kau-kaunya. Jadi kalau Barisan Nasional dia bersama Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional dia bersama Pakatan Harapan, dia tak boleh kelima. Dia nak kira macam dia nak Perdana Menteri ke, dia nak menteri itu menteri ni, memang tak boleh lah, sebab dia hanya serpihan je kan. Jadi kita nantikan. Dan untuk Pakatan Harapan aku tak kira macam, kalau tanya aku, kalau bergabung dengan PM pun tak bermaruah kan. Dan juga kalau macam Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional pun aku rasa macam tak bermaruah agaklah. Lebih baik kita pegang pada prinsip kita, walaupun untuk 5 tahun lagi Anwar Ibrahim akan umur dia akan jadi 80 tahun. Tapi tak ada masalah. Yang penting dia masih sihat, dia masih kuat untuk dia menjadi ahli parlimen dan juga untuk dia menjadi Perdana Menteri. Dan kena ingat, macam Pakatan Harapan punya imej sangat jatuh selepas langkah Sheraton. Apa yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, apa yang dibuat oleh Azmin Ali, dan apa yang dibuat oleh Parti Bersatu. So selepas kedatangan Rafizi Ramli kembali dalam masa 6 bulan, sokongan terhadap Pakatan Harapan memang luar biasa. Pakatan Harapan dapat lead 85 kursi tau. 82 kursi. Dan ada banyak kursi pengkhianat macam Pakatan Harapan dapat ambil balik. Walaupun Pakatan Harapan terpaksa korbankan kursi yang kursi yang Pakatan Harapan menang sebelum ni, seperti macam Pematang Nurul Izzah, itu adalah kubu kuat PKR, tapi wallahualam tiba-tiba boleh jatuh. Kita tak boleh cakap apa kan. Lepas tu dengan Mujahid Rawa kan, lepas tu Khalid Samad, dan ada lagi beberapa tempat kan. Jadi kita pun faham, untuk pilihan raya yang ke-14, rakyat dah buat gelombang untuk menyokong Pakatan Harapan. Tapi apakan daya Pakatan Harapan jatuh kan. Lepas tu disambung dengan Perikatan Nasional, tertubuhnya Perikatan Nasional dan juga bersama Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan. Sedangkan Barisan Nasional dah jatuh daripada Parti Bersatu, naikkan kembali UMNO, Barisan Nasional, untuk dapat kuasai kerajaan dan Ismail Sabri, sehingga Ismail Sabri dapat berbentuk kerajaan. Sehingga Ismail Sabri dapat jadi Perdana Menteri. So sekarang ni aku syorkan, kalau lebih baik kalau macam
kalau macam dia nak jaga, kalau macam Pakatan Harapan dia nak jaga hati-hati pengundi supaya untuk pilihan raya yang ke-16 ni rakyat tak menolak Pakatan Harapan, dan insya-Allah akan buat gelombang yang luar biasa lagi daripada macam daripada PRU 15. Aku mengharapkan lebih baik Pakatan Harapan jadi pembangkang, tak apa lagi, seperti mana Iswaldi Moni cakap tadi. Lebih baik jadi pembangkang, rakyat rakyat dan juga pengundi akan bersabar dan akan usaha lebih lagi supaya dapat memenangkan pilihan raya yang ke-16. Sebab Rafizi Ramli, Nurul Izzah, Iswadi Moni pun cakap, kita nak menang 112 kursi untuk pilihan raya yang ke-15 ni agak mustahil. Dan Rafizi Ramli pun dia dah letak attack 90 kursi. Rafizi Ramli cakap paling tinggi pun 90 kursi. Dan macam Pakatan Harapan akan bergabung dengan macam GPS. So untuk sekarang ni 82 kursi. Jadi kita mengharapkan itu Pakatan Harapan boleh dapat 82 kursi tu atas gelombang selepas Rafizi Ramli datang bersama Pakatan Harapan dan berkempen dan menjelaskan kepada rakyat apa yang perlu buat. So itu baru 6 bulan, geng. Itu baru 6 bulan Rafizi Ramli dia buat kerja. Bayangkan, untuk pilihan raya yang ke-14, Rafizi Ramli buat kerja straight 4 tahun. Rafizi Ramli buat. Tapi apakah daya, memang Pakatan Harapan menang. Dan sewaktu itu Anwar Ibrahim ada di dalam penjara tau. Untuk tahun ni Pakatan Harapan dapat 85 kursi dengan adanya Anwar Ibrahim. Kita ingat lagi waktu PRU 14 pakat-pakat duk kata, oh ini disebabkan adanya Tun Mahathir, disebabkan adanya Muhyiddin Yassin. Tapi sekarang ni Muhyiddin Yassin tak ada, Tun Mahathir tak ada, Mukrif tak ada, kan? Hak yang duk kata daripada Parti Bersatu lah punca Pakatan Harapan menang. Sekarang ni PRU 15 tak ada Muhyiddin Yassin, tak ada Parti Bersatu, tak ada Tun Mahathir. Pakatan Harapan dapat lead 85 kursi di hadapan di antara kesemua parti macam Pakatan Harapan di hadapan. Bayangkan, itu baru kita fokus betul-betul dalam masa 6 bulan. Bayangkan kalau macam kita buat kerja 3 tahun, 4 tahun, insya-Allah. Dan kita kena ingat, kalau macam aku, daripada segi aku, pandangan aku, kalau macam kita tahu tahun depan akan berlakunya inflasi yang sangat-sangat teruk. Kalau kerajaan sekarang, yang kerajaan esok, kerajaan hari ni, kerajaan yang ditubuhkan, yang tidak berpengaruh, yang tidak menguntungkan rakyat, yang merugikan negara, malah macam kerajaan yang hari ni tanpa Anwar Ibrahim, tanpa Pakatan Harapan untuk lead, untuk kontrol, untuk kuasai kerajaan mulai hari ni, tak tahu nak abang lah. Sebab kita tahu kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dah berjanji dengan rakyat Malaysia akan menarik pelabur-pelabur, kan? Anwar Ibrahim akan kontak ke semua kawan-kawan dia yang ada di dalam dunia ni, kan? Negara-negara yang Anwar Ibrahim sebut, supaya datang melabur di dalam Malaysia, kan? Tapi kalau Perdana Menteri seperti Muhyiddin Yassin, apa yang dia boleh janjikan kepada rakyat? Sebab soal pelaburan, dia tak cakap pun dia akan mohon pelaburan daripada luar, kan? Dia akan panggil kawan-kawan yang melabur dekat dalam Malaysia. Dia tak sebut pun soal tu. Malah kita tak pernah dengar pun macam negara lain panggil dia, kan? Panggil dia, suruh macam minta nasihat ekonomi, minta macam jemput dia, minta nasihat. Dan sekarang ni ada 7-8 negara panggil Anwar Ibrahim, buat zoom dengan Anwar Ibrahim, datang ziarah Anwar Ibrahim, macam menanyakan soal ekonomi. Jadi untuk Muhyiddin Yassin, kita tak pernah nampak dan kita tak nampak langsung. Hanya last dia bertemu dengan Presiden Jokowi, itu saja, kan? Tapi tanpa membincangkan soal ekonomi, kan? Jadi kan, kita fikirkan demi masa depan. Kita harap keputusan hari ini, keputusan yang menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara. Kena ingat, tahun depan inflasi sangat-sangat teruk. Dan kena ingat,
sekejap lagi aku akan post soal KWSP. Punca waktu 2021 selepas duit KWSP macam dibenarkan keluar RM10,000 dan 100 bilion ringgit duit bertebaran ekonomi, ringgit bertebaran di dalam Malaysia. Sebab itulah inflasi naik meninggi-tinggi. Aku akan post, ada seorang brother ni, dia bagi tahu soal ekonomi, soal lambakan ringgit di dalam ekonomi. Sebab tu negara kita paling cepat menghadapi inflasi. So fikir-fikirkan geng, kita mengharapkan Anwar Ibrahim dapat menjadi Perdana Menteri, dapat kuasai, dan itulah. Tapi kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri di atas gabungan parti-parti yang sebelum ni, yang ada rekod sakau, yang ada rekod pelbagai. Tapi kita pun faham, parti politik tak ada masalah. Hanya ahli politik, hanya manusia individu yang ada di dalam parti itu, individu yang ada di dalam parti politik itu. Jadi geng, fikir-fikirkan doa yang terbaik supaya Allah atok, Allah buka hati pimpinan-pimpinan, kan, supaya dapat menubuhkan satu kerajaan yang menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara. Jadi hak kita dah laksanakan. Hak kita untuk memilih mandat rakyat kita dah laksanakan. So mereka yang di atas untuk mencatur politik. Seperti mana ada 2-3 hari video aku yang lepas, sehari sebelum mengundi, untuk ahli parlimen kawasan aku seorang ustaz. Ramai orang cakap ustaz ni baik. Yes, ustaz tu memang baik. Tetapi ustaz tu dicatur oleh pimpinan yang di atas. Ustaz tu yang dikatakan orang baik tu, ustaz tu yang menang parlimen, dia tu dicatur oleh lebay-lebay yang di atas. Betul ataupun tak? Kan? Dia dicatur, dia disusun. Kan? Kalau macam dia nak jadi menteri, dia kena jilat lebih sikit. Dia kira macam dia nak kena jilat lebih sikit Haji Hadi dan juga ataupun Muhyiddin Yassin, ataupun dia lebihkan bersuara seperti mana Sanusi. Of course Sanusi bolehlah jadi menteri apa-apa nanti kan, kalau lah Perikatan Nasional berbentuk kerajaan. Okey, jadi satu lagi kita kena ingat, kalau Perikatan Nasional berbentuk kerajaan, of course kerajaan kita takkan stabil. Kerajaan kita akan huru-hara seperti mana sebelum pembubaran parlimen. Kita dah ada pengajaran. Kan, sekejap tarik sokongan, naikkan orang lain, pun tak ada kestabilan tu, tak ada. Macam mana pelabur nak masuk? Ini kita mengharapkan pelabur masuk, tapi kita tak usah untuk mencari pelabur. Okey geng, subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampang tu hang. Assalamualaikum.